warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sidang hadirin masih lagi bersama dengan channel seadanya. Baiklah, sidang kita pada pagi ini babak pertama membicarakan Melayu genetik tertua rahsia akhir zaman. Siapa dan apakah Melayu di dalam gelanggang tauhid yang dikatakan Alkitab zaman berzaman. Jadi di TikTok dia akan dijadikan siri, di YouTube ianya disiarkan secara penuh. Lantas pada hari ini kan kita selaku orang Melayu telah didedahkan dengan berbagai kajian. Jadi di dalam kajian bangsa yang agung ataupun kajian orang Melayu yang telah saya keluarkan banyak buku, InsyaAllah pada hari ini kita melayari sebuah konsep akhir zaman, bahasa bangsa tertua, genetik, ras dan rumpun tanah bonda pertiwi. Jadi kita mulakan sidang pada pagi ini. Di dalam kita membicarakan muncul dari timur, rahsia tauhid alam Melayu dan sejarah akhir zaman, yang mana pada ketika ini kita telah dirasuk. Kita telah berada di zaman yang dikatakan tidak ada Nabi dan Rasul yang nyata atau zahir. Maka dunia sedang berlaku kacau bilau. Dunia sedang diperintah oleh dua ideologi terbesar, iaitu komunisme, hybrid dan juga dunia kapitalis daripada berbagai bentuk. Jadi apakah nasibnya anak-anak bangsa di akhir zaman? Dan kenapakah orang Melayu itu telah hilang dan lupa teras dan jati diri dia? Jadi siri-siri ini sebagai memberi pencerahan kepada anak-anak bangsa, kepada sidang pendengar, andai dapat diberikan kepada anak-anak kita yang muda-muda dan ayah dan ibu yang ada sekarang, abang, kakak dan adik yang telah faham dan mula merasakan erti dan intipati sebuah bangsa yang agung ini. Kita kembalilah kepada gelanggang tauhid. Bermula daripada gelanggang tauhid tadi, pastinya kita mampu dan boleh dan bisa memahami kedudukannya yang nyata sebuah cerita akhir zaman, menyelamatkan diri kita, menyelamatkan bangsa kita, dan akhirnya kita jadi bangsa yang merdeka dengan sebenar-benar merdeka, bebas daripada yang dikatakan syirik ataupun tenggelam di dalam kancah kehitaman akhir zaman. Jadi seluruh dunia menantikan kehadirannya Mesias, Kalki Awata, Al-Mahdi Al-Muntazar dan juga Nabi Isa Ruhullah di dalam sebuah penceritaannya yang masa hadapan. Tetapi semuanya benda ini telah ada di alam Melayu dan jiwa Melayu. Jadi kita mulakanlah sembang hari kita kan, rahsia tauhid Melayu. Di akhir zaman ini berbagai dakwah dan propaganda sedang berlaku di alam medsos atau media sosial. Tetapi intipati tauhid atau gelanggang yang satu di dalam pakaiannya sebuah bangsa ini ada sudah tersemat, tersulam di dalam jiwa dan raga anak-anak bangsa kita. Maka terpulanglah bagi kita sama ada kita masih sesat di dalam terang atau kembali kepada gelanggang cahaya. Apakah yang dimaksudkan dengan gelanggang cahaya tadi? Apakah sebenarnya intipati dan jiwa raga orang Melayu? Kita bertari, kita bersilat, kita faham maksud sebenar tauhid itu ada di dalam jiwa raga, hati nurani dan juga bikisan wasilah wasiat yang tersemat menjadi intipati kepada darah daging sepersalinannya bangsa Melayu ini. Jadi kita mulakan sedikit bab sejarah dan kemudian kita lihat akan jiwa dan juga kosmologi warisan bangsa yang agung yang saya katakan orang Melayu itu ahli kitab. Lantas di dalam saya mengeluarkan buku yang bakal keluar pada 6 hari bulan ini, kita terlupa akan satu perkataan iaitu anak-anak cahaya, iaitu Cesoni tadi. Itu tanah, negara, wilayah Adam. Kita bisa berpolemik, kita bisa berdebat, kita boleh memikirkan, kita bisa menolak. Tetapi kita tidak boleh lari daripada bahasa ibunda, sepersalinannya dan kulit kita dan wajah kita. Ini bukan soal resis. Apa fakta atau sembang kari? Saya tetap ulangi sekali lagi bahawa Melayu, Malaya, tanah Melayu yang lebih besar daripada apa yang kita ada pada hari ini, dunianya adalah besar sebenarnya. Membawa singgah daripada Himalaya turun kepada Malaya.
Jadi Malay the center of civilization. Di dalam buku yang bakal keluar 6 hari bulan ini, semuanya akan didedahkan dalam keadaan yang lebih teratur. Lantas, kalau kita kembali kepada titik pusat segala yang ada di muka bumi suatu masa dahulu, kemudiannya Buddha pun datang ke tanah Melayu, Isa pun datang ke tanah Melayu, atau lari. Dan di sinilah bermulanya utusan-utusan itu keluar daripada the cradle of civilization, membawa mesej ketuhanan yang langsung. Ni cerita polemik dan jadi berat kan. Jadi kalau kita nak memahami pada babak pertama ini akan jiwa dan raga dan hati nurani seorang Melayu, maka kita kembali kepada satu sosok yang dikatakan almarhum Tan Sri S.M. Salim. Al-Fatihah kepada Tan Sri. Baik, Tan Sri telah mengeluarkan satu lagu iaitu nama dia satu. Nama lagu tu satu, Gelanggang Tauhid. Kita tak boleh lari daripada jiwa dan intipati gelanggang jiwa dan ragam Melayu. Apakah maksud yang tersurat dan tersirat? Mari kita dengar. Tauhid. Bila aku dengar irama lagu yang satu, nampak? Ha mim wal kitabil mubin. Mereka yang beriman kepada kitab-kitab terdahulu dan juga kitab ataupun Al-Quran Furqan dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila aku dengar, orang Melayu zaman lain ni dah lupa. Dengar ada banyak lapisan. Dengar itu tabuh sudah berbunyi. Tabuh beduk telah berbunyi, menanda telah tamat puasa, puas dengan yang satu. Jadi tauhid, cerita orang dua, tidak dapat difahami, tidak dapat dirasai, tidak dapat dijiwai. Tetapi kita orang Melayu ada rasa, ada gerak, boleh mendengar tauhid, boleh mengetahui sama ada seorang itu ada di dalam gelanggang tauhid atau tidak. Termasuk orang-orang Nusantara, termasuk pentas Sunda dan pentas yang tua ini. Tauhid bukan sekadar disebut di bibir. Tauhid itu ada kedudukan makam dan kenyataan ataupun nyatanya itu tersurat dan tersirat. Maka pada akhir zaman tumbuh berbagai sekolah ideologi dan aliran yang baru, yang gagal membawa dan memberikan hakikat atau intipati tauhid tadi, meliputi, menyelubungi dan memberi faham kepada manusia. Maka arwah Tan Sri dan yang menciptakan lagu ini telah mendengar kalimah tauhid dan memperdengarkan kepada kita, adakah kita faham? Di dalam kita membicarakan irama lagu yang satu, disebabkan kita tidak dapat memahami irama lagu, tari, gerak, tenaga dan berbagai gelombang, dia kata itu unified theory dalam bahasa saintis dia, maka kita mendengar irama dan lagu hawa nafsu, kita mendengar irama dan lagu rasuah, kita mendengar agama dan lagu mereka yang melaga-lagakan kita. Maka pada hari ini bangsa kita, orang kita terpalit dengan yang dikatakan perasaan atau hasad dengki, PhD, pingat hasad dengki. Inilah bila kita terkeluar dan kita tidak mau kembali kepada irama lagu yang satu, lagu yang sah tadi, gelanggang tauhid. Daripada segala lagu yang dinyanyikan oleh orang-orang Melayu, yang dikeluarkan oleh pencipta-pencipta dan penulis skrip Melayu, yang diberikan secara hati nurani, budi dan lapisan api angin tanah yang menyeliputi diri kita selaku anak Melayu pada pagi ini, yang kita terima di dalam kandungan bonda kita, rahimnya bonda kita yang menerima benihnya daripada ayahanda kita. Maka jadilah kita anak-anak yang soleh. Tapi pada hari ini, di akhir zaman, dalam berbagai aliran mengenal diri, kita telah melupakan ayahanda dan bonda. Kita kenal diri kita umpama berbagai aliran tumbuh dah menggapai ketuhanan yang amat tinggi. Tapi adakah dia mengenal, memahami lapisan-lapisan ibu dan ayah, ayahanda dan bonda, datuk dan nita dia?
Bagi orang Melayu, irama lagu yang satu itu nyata. Nyatalah pada leluhur kita, nyatalah dalam peradaban dan tamadun kita. Orang Melayu sentiasa berada di dalam gelanggang tauhid yang satu. Tetapi itu telah terpecah disebabkan peperangan dan berbagai cerita yang telah melanda bangsa, kaum dan wilayah kita. Maka nyatalah pada pagi ini kita di akhir zaman. Dunia kita dipenuhi dengan mereka yang tidak faham apa itu maksud tarikh dan hakikat tauhid. Mereka lupa rasa, mereka gagal memahami. Maka apakah nasib bangsa kita andai kita gagal kembali kepada bahasa tauhid, bahasa Ibunda, dan mengajar anak-anak bangsa kita, termasuk anak-anak dan keluarga kita. Maka tugas ini digalas bukan oleh pemerintah, bukan oleh saya sendiri, tetapi oleh semua ayahanda dan bonda yang bernama Melayu. Malu dan gagallah kita dan amat rugilah kita. Di dalam warisannya bahasa budaya ada istiadat, sepersalinannya sulaman leluhur kita, kita gagal memahami, kita gagal memberikan, kita gagal mengajar anak-anak kita dan anak-anak bangsa kita. Adakah pada pagi ini kita perlu menanti satu sosok yang bakal datang daripada masa hadapan, dan kita menanti dan kita lupakan? Maka tergelincirlah kita kepada gelanggang si tanggang atau anak yang derhaka. Di dalam membawa kejernihan dan kefahaman dan kewarasan di akhir zaman ini, ianya satu tugas yang berat. Kerana kita telah didakyah, kita telah dipropagandakan, kita telah diprogram. Daripada kecil, sekolah kebangsaan dan sebagainya itu yang telah membawa kita lari jauh menyimpang daripada pusaka, saka dan amanah warisan leluhur kita. Ini ditambah lagi dengan sebuah cerita yang menghantui dan merosakkan bangsa kita. Pada hari ini masyarakat kita tidak ada aman, damai dan sejahtera. Saat-saat saya kena sihir, buka kedai makan kena sihir. Saat-saat anak saya kena rasuk, saya kena rasuk. Kita disihir, dimomokkan dengan sihir dan juga saka dan baka yang telah akhirnya melabelkan. Bila mana kita meyakininya itu, kita telah mengatakan bapa saya tidak mengenal, mak saya tak mengenal, tok nenek saya mewariskan kepada saya benda yang merosakkan, benda yang menyimpang dan syirik dengan Maha Esa. Ini semua adalah ujian yang nyatanya di akhir zaman. Use your own light and return to the source of light. This is called practicing eternity. Berbagai tamadun kat muka bumi ini daripada Lao Tzu, semuanya sebenarnya berasal daripada tanah Melayu. Fakta dan cerita ni ada dalam buku saya. InsyaAllah sidang hadirin, kembalilah kepada gelanggang cahaya tauhid. Tidak ada lagi kegelapan yang akan menghantui bangsa ini dan anak-anak kita dan diri kita sendiri. Bila kita gagal memahami cahaya mentari ketuhanan yang Esa tidak pernah terpadam dan tidak ada apa pun yang mampu menghalanginya tadi. Tetapi kerana di akhir zaman kita telah tergelincir ke gelanggang anak-anak derhaka, tidak mengenali ibu dan ayah, tidak mengenali dan tidak menghormati orang yang tua. Kita telah menyimpang amat jauh. Dan kita telah duduk dan hadapkan dengan cubaan akhir zaman yang amat berat dan getih. Akhir zaman itu telah nyata di depan mata. Ketika hilangnya, gaibnya pada pandangan mereka yang melupakan dan mencemuh dan menghina warisan leluhur, mereka tidak ada. Seolah-olah mereka itu telah mati, sedangkan yang dikembalikan itu hanyalah pakaian, sepersalinan. Roh itu tetap hidup dalam berbagai pandangan, kajian dan pentafsiran di dalam sebuah kehidupan yang dinamakan manusia tadi. Jadi di sinilah kalau Mak Salih dia kata spiritual winter and darkness. Maka wujudlah di akhir zaman merangkak dalam salji, merangkak di dalam kesejukan, hilang cahaya, hilang kehangatan, hilang semangat. Orang Melayu sebenarnya dah dalam musim salji dah ni. Kita dah hilang semangat, kita tidak ada kekuatan, kita malu kucing, kita umpama berjalan dengan keadaan yang amat berat dan perik dan payah. Kita umpama bangsa yang terrantai dan dirantai. Nak keluar daripada gelanggang terburung acuan penjajah, pengkhianat dan pengkompok ini amat berat untuk kita merdeka dengan rantai-rantai yang gaib ataupun rantai-rantai yang nyata. Maka hiduplah anak-anak bangsa pada pagi ini bekerja
menjadi hamba abdi di bumi sendiri yang kaya dan amat kaya. Terlalu kaya tanah air kita. Maka muncullah di dalam aliran perdana rasuah yang melibatkan berbilion, malah trilion, yang telah digelapkan dan telah dikatakan dirompak daripada pribumi anak-anak Melayu, bangsa Melayu. Jadi sampai bila benda ini hendak diteruskan, maka kembalilah ke gelanggang tauhid tadi. Kita bakal bersambung dalam babak berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.